Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru di mana seperti biasa kami akan kupas dan bincangkan dan juga menganalisa semua yang diumumkan oleh Kerajaan Baru. Dalam hari-hari pertama ini, di sebalik segala cabaran yang mereka depani, apakah dasar dan polisi yang mereka akan perkenalkan untuk memastikan kebajikan rakyat dan kesejahteraan ekonomi negara akan terus terjaga di sebalik tempoh yang dijangka agak mencabar, terutamanya bermula tahun depan. Tapi sebelum itu kita mulakan dengan berita terkini yang baru sahaja diterima. Amaran hujan berterusan kategori buruk berkuat kuasa sehingga hari ini melibatkan kawasan-kawasan seperti berikut. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pertama sekali Pahang di Pekan dan Rompin, kemudian Johor di Mersing, dan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa sehingga hari ini sahaja melibatkan kawasan-kawasan seperti berikut. Di Pahang, Kuantan dan Bera, di Johor, Segamat, Keluang dan Kota Tinggi. Dan kemudian amaran hujan berterusan kategori waspada juga berkuat kuasa dari 17 Disember hingga 20 Disember ini melibatkan kawasan-kawasan seperti berikut. Kelantan pertama, yang kedua Terengganu, kemudian Pahang di Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin, dan Johor di Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Maklumat lanjut anda boleh baca di astroawani.com dan kami akan terus membawakan kepada anda semua pengumuman Met Malaysia mahupun JKM di buletin-buletin kami. Tapi selepas itu dan susulan sidang media yang diadakan sebentar tadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kenaan dengan langkah-langkah untuk menangani kos sara hidup. Antara yang diumumkan, sebenarnya satu-satunya yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi dalam sidang media yang mungkin berlangsung hanya kira-kira 5 minit atau tak sampai 10 minit adalah tiada kenaikan tarif elektrik untuk rakyat. Itu anda boleh baca seperti biasa secara lanjut di astroawani.com. Datuk Seri Anwar berkata tidak akan ada kenaikan tarif elektrik terhadap rakyat biarpun jumlah keseluruhan subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, tarif elektrik akan dinaikkan sedikit untuk kategori syarikat multinasional yang mengeksport produk ke luar negara. Tetapi tidak untuk rakyat biasa dan tidak juga untuk syarikat-syarikat kecil termasuk PKS. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif rakyat untuk meringankan beban kos sara hidup. Banyak yang kita ingin kupas. Saya mahu bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi UAE. Prof, pertama sekali reaksi kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, sidang media yang agak pendek dan kita jangka mungkin ada banyak langkah-langkah dan inisiatif ataupun idea yang ingin dibincangkan berkenaan dengan langkah kerajaan untuk menangani kos sara hidup, tapi hanya satu, iaitu menurunkan, tidak menaikkan tarif elektrik. Prof. Baik, terima kasih Luqman kerana sudi menjemput saya pada pagi ini di waktu Dubai dan petang di waktu Malaysia. Sebelum penyataan media tersebut, saya sediakan dua kertas di depan saya, Luqman. Satu kertas dengan catatan berkaitan dengan ekosistem subsidi yang boleh menjadikan sebagai input kepada saya untuk bicara pasal subsidi, dan satu kertas lagi adalah satu kertas yang saya sediakan untuk catatan untuk nak lihat apa yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan kos sara hidup. Kertas yang kedua ni 10% saja Luqman ada tercatat. Kertas nombor 1 penuh. Jadi kita, apa yang ingin saya sampaikan kat sini adalah kita dari satu sudut kita mengharapkan satu yang ditunggu-tunggu ya, berkaitan dengan apakah perancangan pembaharuan yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan, terutamanya diberi mandat kepada NAKOL dalam mengimbangi kos sara hidup di Malaysia ya, kerana isu ni telah lama membelenggu rakyat pada ketika ini. Dari satu sudut ya, apa yang diumumkan tadi kita lihat tidak ada kenaikan elektrik, charge elektrik kepada pengguna. Itu satu keadaan yang baik kerana pada ketika ini ekonomi yang ketika ini masih bertatih, masih dalam proses pemulihan selepas pandemik, dan selama tahun depan kita akan dijangka menghadapi kemurungan ekonomi global yang memberi impak pada Malaysia. Jadi keputusan kerajaan untuk tidak menaikkan tarif kepada pengguna itu sekurang-kurangnya meredakan keadaan, ya, tidak memberi gangguan shock
kejutan kepada dia pasaran dan juga pengguna di luar sana, kerana kita tahu bahawa kalau kenaikan elektrik ini walaupun secara tak langsung memberi impak kepada pengguna terutamanya B40, tapi secara tak langsungnya mereka akan terkesan melalui kenaikan harga kemudian yang akan dilakukan oleh pengeluar. Jadi itu satu perkara baik. Dan saya sama Lokman, saya masih lagi berteka-teki ni. Saya perlu berikan pandangan saya ikhlas pada pandangan saya. Nakul sebuah agensi, sebuah badan yang dipertanggungjawabkan menguruskan kos sara hidup di Malaysia. Saya mahu melihat, sekurang-kurangnya kita nak melihat ke depan, contohnya Nakul membawa agenda, Lokman, 3 bulan ke depan ni apa yang akan dibuat, yang disarankan oleh kerajaan untuk dibuat bagi mengurangkan, menstabilkan harga dalam masa yang sama, boleh meningkatkan pendapatan supaya kos sara hidup dapat diimbangi. Tapi bila dicadangkan adalah untuk menaikkan tarif elektrik. Jadi ya, betul, kenaikan tarif elektrik itu dari satu sudut dapat mengurangkan subsidi kerajaan, dan sesama penjimatan itu mungkin akan dapat digunakan untuk menyalurkan kepada pihak yang berkenaan. Tapi saya melihat Nakul sepatutnya datang dengan lebih kepada perkara-perkara yang lebih langsung mengenai kos sara hidup ini, kerana kita tahu kenaikan elektrik ini ada kementerian yang menjaganya dan dia berkaitan dengan Kementerian Keuangan juga terutamanya. Jadi mungkin saya mengimpikan untuk 3 bulan ke depan ini kita akan lakukan, kita akan tubuhkan contohnya mungkin kita sediakan kaedah baru bagaimana untuk memastikan golongan B40, M40 sebagai M40 ini dapat menikmati harga yang lebih rendah dan dapat menikmati harga makanan yang lebih rendah contohnya. Jadi perkara-perkara macam tu tidak diberikan, walaupun mungkin dia akan ada lebih kurang ulang benda yang sama seperti yang sebelum ni dibuat, tapi akan ada penambahbaikan yang boleh kita cadangkan. Lokman masih ingat kan, bulan 9 dahulu tim saya bersama dengan Astro Awani, saya bersama Ashwat pergi present dekat pasukan jihad dan kami semua syahid pada masa itu, ya. Syahid dengan berarti kata interpret sendirilah semua maksud saya. Kita sediakan apa yang kecerapan kita telah menyediakan sesuatu benda yang kita boleh lakukan, dihantar kerajaan lakukan. Nakul pun ada pada masa mesyuarat tersebut, ya. Sebahagiannya benda yang dah boleh dilaksanakan tersedia. Bagi saya, kenapa tidak diambil perhatian ataupun telah dibawa kepada kerajaan tetapi kerajaan tidak melihat perkara itu, ataupun sebenarnya saya tak tahu ni sekarang ni apa yang berlaku sebenarnya, Lokman, sebab kita dah tahu sebelum ni kos sara hidup ni memang menghambat ekonomi rakyat. Jadi kita mahu sekarang ni masa untuk bekerja, masa untuk betul-betul menyelesaikan masalah tersebut dan sampai kepada pihak yang berkenaan ni, Lokman. Ya, dan umumkan polisi-polisi dan mungkin inisiatif-inisiatif yang bermakna yang seperti Prof sebut Ustaz tadi, mungkin Prof mengharapkan sebelum ini Nakul atau Majlis Tindakan Sara Hidup Negara menggariskan polisi-polisi ataupun langkah-langkah yang mereka akan ambil mungkin dalam bulan pertama, kedua, ketiga dan sekian bulan selepas itu, beberapa bulan selepas itu, kerana mungkin ramai yang faham isu kos sara hidup ni tidak akan kita ambil semalaman, tidak boleh ambil semalaman untuk kita selesaikan, tapi setidak-tidaknya memberikan pencerahan yang lebih berkenaan dengan apa perancangan kerajaan. Dan sidang media tadi sebentar tadi hanya mengumumkan satu, dan sebelum ini kita dapat juga bayangan sedikit apa yang kerajaan mahu lakukan untuk menangani isu kos sara hidup ni. Antaranya adalah untuk mengimport telur, itu adalah isu bekalan mengimport telur sebagai langkah jangka masa pendek, teliti semula subsidi pukal. Dan kalau kita lihat manifesto Pakatan Harapan juga ada beberapa tunjang yang digariskan di bawah topik kos sara hidup. Hapuskan kartel, mewujudkan kerjasama lebih baik dengan pihak pembekal, memberikan insentif untuk meningkatkan pengeluaran dan sebagainya. Ada beberapa. Tapi sebelum kita pergi ke itu, Prof, dengan lebih lanjut, berbalik kepada tarif elektrik ini, ada yang percaya bahawa jikalau tarif elektrik ini kekal rendah untuk perniagaan, akan ada trickle down effect. Trickle down effect ni tidak asing lagi bagi pakar ekonomi lah.
ada yang percaya sebelah sini, ada yang percaya school of thought sini. Tapi ini adalah orang yang mungkin percaya kepada trickle down effect, di mana mereka risau jika tarif elektrik terus ditingkatkan untuk perniagaan-perniagaan besar, perniagaan-perniagaan besar mungkin akan transfer juga kos itu ke pengguna dan mereka akan naikkan harga barang. Jadi itu akan beat the purpose. Adakah Prof merasakan itu satu risiko yang akan berlaku atau adakah Prof sambut baik peningkatan tarif elektrik untuk syarikat-syarikat besar? Lokman, satu naratif yang sangat baik sebenarnya. Saya tidak pasti, Lokman, apabila cadangan ini tadi, ya, seperti kita hanya ada maklumat, pada saya pun hanya melihat pada press conference tadi, cadangan untuk dinaikkan tarif elektrik kepada syarikat multinational corporation, MNCs. Jadi selalunya bagi untuk mendapat bagi sesuatu polisi ini ataupun strategi ini nak dicadangkan, saya percaya sesuatu analisis dari segi nombornya telah model ekonominya telah dijalankan oleh pihak yang mencadangkan, dalam konteks ni Nakul ataupun pihak mungkin unit perancangan ekonomi, saya tak pasti, mungkin Nakul ya. Bila mereka nak kenakan ke MNC ni, mereka dah ambil kira trickle effect tadi, Lokman. Sebab pentingnya kita tahu bahawa di Malaysia ini syarikat besar adalah kita boleh katakan menguasai pasaran dalam ekonomi Malaysia ini, terutamanya MNC, kerana syarikat PMKS, perusahaan kecil, mikro, kecil dan sederhana, bergantung kuat kepada mereka. Ya, itu memang kajian yang saya dan terpasukan lakukan pun nampak semasa berbuat dengan SME Corp dulu pun kita nampak keadaan itu. Dari satu sudut, PMKS ini terlalu bergantung kepada syarikat besar. Dari satu sudut lain, syarikat besar kurang bergantung pada PMKS. Ini bermakna apa? Jadi kalau kita kos operasi MNC ini meningkat, kos syarikat besar ini meningkat, ini kewujudan dalam ekonomi, supply chain-nya ataupun pass-through mekanismenya akan syarikat PMKS juga akan terpalit, juga akan menerima kesan tersebut. Okey, dan kita ada keseluruhannya kita kena ambil kira impact tersebut. Dan saya tidak pasti adakah perkara itu telah diambil pertimbangan dalam mereka mencadangkan sesuatu perkara ini ataupun masih lagi ataupun masih baru dan akan dipertimbangkan selepas ini. Itu saya tidak pasti, Lokman. Tapi sepatutnya perkara itu telah diambil kira kerana peningkatan kos kepada syarikat besar akan memberi impak kepada syarikat kecil, syarikat mikro dan sederhana, kerana mereka ini banyak membeli input daripada syarikat besar. Apabila kos meningkat pada PMKS dan juga syarikat besar, kos ini akan ditransfer kepada pengguna akhir. Jadi pengguna akhir membeli yang barang yang di dalam konteks Malaysia ini akan menerima tempiasnya. Yes, walaupun tadi disebut MNC tadi adalah MNC yang berorientasikan ekspor, tapi kita kena ingat bahawa selain benar mereka sebahagian besar produk mereka ekspor, tetapi kita tidak boleh lupa kesan kebergantungan rantaian dalam ekonomi tadi, kerana untuk dalam pengeluaran ekspor mereka juga bergantung kepada PMKS dan juga input daripada domestik. Maksud saya input daripada ekonomi, dalam ekonomi Malaysia. Dan saya kira sebelum strategi tadi ataupun dasar tadi dah dicadangkan, penilaian ini telah dibuat. Kalau penilaian ini belum dibuat, Lokman, hanya sekadar datang mencadangkan, itu sesuatu yang menyedihkan kepada kita. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan bahawa okey, apabila mereka sudah dapat kuasa dan mereka duduk di kementerian sekian-sekian dan menjadi kerajaan, baru mereka mendapat akses penuh kepada data dan baru mereka akan boleh lihat semua data untuk menggubal polisi. Ini mereka yang membandingkan apa yang dilakukan kerajaan selepas menjadi kerajaan, apa yang dilakukan sekarang berbanding dengan apa yang dijanjikan atau komitmen yang diberikan sewaktu manifesto pilihan raya. Apa kata Prof berkenaan dengan itu, bahawa mereka baru dapat lihat data sekarang dan baru mahu work from scratch berkenaan dengan polisi-polisi dan langkah-langkah yang mereka mahu umumkan untuk menangani masalah ini? Dari segi dasarnya, pada pandangan saya, ini pandangan saya melihat dari segi dasarnya
pemerintahan, ahli-ahli kabinet baru, pasukan pemandu baru ini tidak perlu sangat melihat kepada data kerana ketersediaan data yang ada di publik dulu semasa mereka belum ada dalam kerajaan sudah memberi hala tuju yang jelas ya. Contohnya kalau kita cakap pasal kos sara hidup, kita tahu di luar sana apa yang masalah yang berlaku, pelaksanaan masalahnya, juga keadaan yang mana mekanisme bantuan perlu diubah ya. Jadi perkara itu tidak memerlukan data kerana ketersediaan data apa semua maklumat tu sudah ada. Jadi kita sampaikan, kita minta agensi yang berkenaan ubah kaedah, ubah cara yang lebih efektif supaya sampai ke pihak yang berkenaan. Contohnya semasa masa kami bersama Aswad Wani dulu, ambil contoh ketika kami membentangkan dapatan tinjauan di di Lembah Kelang kita cadangkan wujudkan balik kedai harga murah, kedai harga apa nak panggil pun tak kisahlah, mungkin sekarang kita boleh panggil kedai harapan ke kedai perpaduan ke, boleh apa saja nak dipanggil, tidak masalah. Yang menjadi masalah di luar sana Luqman adalah kerana pengguna tidak ada pilihan. Jadi kita wujudkan pilihan tersebut kepada mereka untuk memastikan mereka orang yang pendapatan rendah ni dapat membeli harga barangan yang lebih reasonable, yang lebih wajar dengan keadaan pendapatan mereka. Dan itu tak memerlukan sangat cerapan data yang perinci, Luqman. Dia hanya sekadar kita dah tahu keadaan tersebut. Jadi kita memastikan kali ini kita memastikan agensi yang berkenaan buat sepatutnya apa yang perlu dibuat. Jika kita nampak, kita memahami juga dari sudut Luqman, pihak kerajaan juga ada limitationnya ya, dari segi kerana terikat dengan banyak perkara. Jadi mungkin kita boleh, ini tiba masanya kita ubah modelnya, model implementationnya, kita galakkan NGO bantu, pihak swasta bantu sekali bersama dengan kerajaan. Mungkin model itu boleh diperhalusi dan juga boleh dicadangkan supaya nak memastikan pelaksanaannya akan sampai dan juga memberi manfaat kepada pengguna ataupun isi rumah di luar sana. Prof, banyak lagi kita nak bincang. Sebenarnya tak banyak untuk kita bincangkan daripada sidang media ini kerana hanya ada satu pengumuman yang dibuat. Tapi banyak lagi yang kita boleh teroka dan kupas berkenaan dengan beberapa langkah yang kerajaan sudah umumkan sejak seminggu atau 2 minggu yang lepas berkenaan dengan isu kos sara hidup ini. Itu selepas ini, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Saya Luqman Haris. Sebagai cabaran berdepan kerajaan dan negara kita dan juga negara-negara lain khasnya bermula tahun depan apabila ekonomi dijangka akan meleset di peringkat global, dan di Malaysia isu kos sara hidup ini bukan isu yang baru. Itu menjadi salah satu hotbed isu atau isu yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan baru ini. Apa polisi-polisi dan dasar-dasar yang mereka akan cadang dan laksanakan untuk membantu meringankan beban rakyat dan juga menjaga kebajikan semua, di samping memastikan trajektori pertumbuhan ekonomi negara kembali sihat dan kembali ke landasan yang betul. Saya mau bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi UAE langsung dari Dubai. Prof, tadi kita bincangkan berkenaan dengan pengumuman PM untuk tidak menaikkan tarif elektrik. Itu sahaja yang diumumkan dalam sidang media yang cukup pendek. Tapi kita lihat semula beberapa langkah yang kerajaan sudah umumkan berkenaan dengan isu kos sara hidup ini, sama ada ia daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Antara yang diumumkan adalah kerajaan mahu teliti semula subsidi pukal. Apa contoh subsidi pukal yang boleh kita teliti semula dan bagaimana kita patut ubah supaya ia lebih sasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan? Luqman, pertama kali saya dihubungi ketika mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat pernyataan media berkenaan dengan subsidi. Pertama kali saya tak ingat beberapa minggu yang lepas, ketika itu saya juga langsung daripada Dubai bersama dengan Zul. Okey, apa yang saya tahu kat sini penting untuk pihak kerajaan ya pada ketika ini
untuk melihat ekosistem subsidi di Malaysia itu secara keseluruhan sebelum kita nak buat rasionalisasi subsidi tertentu, subsidi minyak ke, subsidi ke atas bantuan kepada pengeluar ke. Jadi kita nak, saya beritahu dalam program tu, kita minta agensi tabelkan kepada pihak kerajaan ya ekosistem subsidi di Malaysia ini. Luqman, kita kena faham bahawa subsidi ini bukan hanya macam kita cakap subsidi minyak semata-mata. Tahukah kita bahawa kerajaan juga memberi subsidi kepada pasaran buruh dalam bentuk upah, subsidi upah, allowance tertentu, insentif tertentu, insentif kepada sekolah, kepada macam-macam. Itu semua subsidi, Luqman. Itu belum ambil, itu eksplisit, belum ambil kira implisit subsidi lagi tu. Subsidi yang tak nampak kerajaan guna kaedah pencukaian seperti harga minyak petrol kat luar sana. Jadi saya minta pihak kenaan table dashboard kepada pihak kerajaan tunjukkan ekosistem subsidi secara menyeluruh, Luqman, supaya kita tidak mahu situasinya kat sini, Luqman, kita hanya petik sana, petik sini, petik sana, petik sini. Akhirnya kita memetik mungkin benda yang tidak menjadi utama dalam konteks ekonomi ini. Mungkin kita takut tersalah petik ni, Luqman. Jadi kalau saya sempat, saya boleh kongsi bersama dengan Esro Awani ya, apa yang saya maksudkan dengan dashboard ekosistem subsidi tersebut. InsyaAllah kalau saya ada masa 3 hari ini, saya akan tunjukkan infografiknya, saya kongsi bersama Esro Awani dan juga pengguna di luar sana. Jadi perkara ini penting, Luqman. Pada pandangan saya, dalam naratif perbicaraan kerajaan sekarang ini adalah terarah kepada subsidi makanan ya. Pada pandangan saya, kita sekarang berarah pada subsidi makanan, hanya satu segmen saja, kita tak lihat segmen-segmen yang lain lagi itu, subsidi lain lagi tu. Jadi pada pandangan saya, kita kena cari satu, bercerita pasal subsidi makanan ni, kita kena melihat sama ada kita nak nasionalisasi subsidi itu, kena lihat daripada end users ke, ataupun di pihak pengeluar yang akan ada impak ke atas rantaian perbekalan, dan juga akan memberi impak kepada yang kita panggil tadi sebelum break tadi, ripple impact, triple effect, apa semua tu tadi, Luqman. Ya, penting juga untuk kita lihat bukan saja subsidi di hujung sebelah pengguna, tapi di hujung sebelah pengeluar. Kerana kita faham ada orang-orang tengah yang mengambil untung berlebihan dan sebagainya, itu memang ada. Tetapi pada masa yang sama, susah atau tidak adil untuk kita mengatakan bahawa pengeluar atau penjual sahaja yang sentiasa ingin mengambil untung yang lebih, dan mereka juga tidak berdepan kos, dan mereka juga kadang-kadang terpaksa meningkatkan harga untuk memastikan perniagaan mereka masih lagi untung. Kita ada kos pengangkutan, kos pekerja asing, banyak layer, banyak lapisan yang Prof sebut tadi dalam rantaian bekalan ini. Tapi satu yang menarik berkenaan dengan makanan ini, Prof. Industri pengeluaran kita kebanyakannya dikatakan sudah berupaya mengeluarkan makanan yang cukup untuk penggunaan domestik, dipanggil self-sufficiency ratio. Jadi mengapa kita masih ada lagi isu bekalan tak cukup dan harga barang yang tinggi ini? Ada setengah bahagian ya, kita dah sampai SSL yang cukup, tapi kita kena faham, Luqman, SSL yang cukup ini tidak bermakna bahawa ianya sesuatu perkara yang boleh menyelesaikan masalah kuasa hidup, masalah kebajikan. Kerana walaupun pengeluaran cukup, Luqman, tapi cukupkah wang yang ada di isi rumah untuk membeli? Kita cukup pengeluaran satu perkara, okey, affordability macam mana pula, kemampuan pengguna untuk membeli bagaimana pula, itu kena dilihat dalam satu konteks yang lebih menyeluruh. Maksudnya kita tidak hanya melihat pada pengeluaran, dan kita juga kena lihat affordability, yang mana secara langsung, secara tak langsungnya kita akan merujuk kepada tahap pendapatan rakyat Malaysia, pendapatan yang membolehkan mereka menikmati harga makanan yang lebih harga makanan yang baik dan berkualiti yang lebih baik, Luqman. Jadi tidak cukup ya untuk kerajaan atau pihak wajib untuk melihat pada kecukupan pengeluaran, tapi dalam masa yang sama untuk melihat affordability. Jadi sebab tu kalau kita cerita pasal kos sara hidup ni, Luqman, kita kena tengok ada kurangnya dua perspektif kat sini, Luqman. Perspektif yang utama, satu, kita tengok harga
Yang kedua, kita tengok pada pendapatan. Pendapatan ni kita tak lihat sangat sekarang. Pendapatan ni penting sebabnya kalau harga meningkat tinggi sikit pun tidak menjadi masalah kalau pendapatan rakyat Malaysia adalah pendapatan yang tinggi. Tapi ambil contoh Singapura, Lokman. Negara ini bukanlah negara pertanian asasnya, hanya negara yang berdagang. Tetapi kenapa SSL mereka tinggi dan affordability mereka tinggi? Kerana pendapatan rakyat mereka tinggi. Jadi mereka boleh membeli makanan daripada luar, ya. Jadi itu perkara yang kita kena lihat, Lokman. Lihat secara keseluruhannya, jangan hanya melihat dari satu segmen saja, kerana bimbang nanti kita akan hadapi masalah yang sama. Walaupun kita sekarang ada driver baru, Lokman. Kita mengharapkan driver ni akan membawa penumpang-penumpang selesa sampai ke destinasi. Ya, dan anggota kumpulan juga perlu capable dan menggembling tenaga untuk memastikan, bukan driver saja untuk memastikan matlamat tercapai. Dia seolah-olah jika kapten saja yang mahir tetapi anggota pasukan kurang mahir seperti dalam Piala Dunia, mungkin tidak akan menang juga. Tapi tak apa, Prof. Madya, Dr. Yusof Sari, terima kasih. Banyak lagi yang kita akan bincangkan. Mungkin ramai yang mengatakan baru 20 hari Perdana Menteri mengangkat sumpah, baru 11 hari Kabinet mengangkat sumpah. Jadi mungkin perlukan sedikit masa. Tapi apa pun, kita akan terus pantau di Astro Awani, Kerajaan Baru, di setiap aspek, terutamanya isu-isu yang lebih besar dan lebih hangat berbanding isu-isu lain, seperti kos harga hidup, pengangguran, pekerjaan dan sebagainya. Itu kita akan lakukan setiap hari di saluran 501. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Yusof Sari, Ketua Ekonomi di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi UAE. Kita jumpa dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.